Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam rakaman PDPR Bahasa Melayu tingkatan 3. Hari ini hari Jumaat 5 Mac 2021. Cikgu Amelia binti Razak. Okey, kita teruskan dengan kandungan PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum kandungan PDPR, cikgu nak ucapkan selamat hari Jumaat itu saya hidup ayam, teruslah berbuat kebaikan kerana Allah mengetahuinya. Okey, hari Jumaat ni hari yang mulia kan? Okey, semua kena ceria-ceria lah selalu insyaAllah. Okey, kandungan PDPR kita hari ni. Okay, kita kena tahu apa itu tajuk dan tema kita hari ni. Yang seterusnya, cikgu akan bagi sedikit pengenalan. Okey. Perkara ketiga, kita akan tengok kata tugas yang kita nak belajar hari ini. Lepas tu kita akan tengok pembahagian kata tugas. Terusnya, cikgu akan tunjuk kuis kata tugas yang telah cikgu beri dalam grup WhatsApp kita. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian yang perlu awak tulis dalam buku tata bahasa awak. Kemudian awak tangkap gambar, hantar ke WhatsApp personal cikgu ataupun dekat Google Classroom. Google Classroom kita letak nama pendek dia sebagai GC. Kena ingat yang tu, jangan silap faham. Okay, seterusnya sesi PDPR ini ialah sesi pembelajaran secara bermakna. Kita melaksanakan peningkatan psikomotor ataupun kemahiran dari segi kemahiran tata bahasa, peningkatan pemikiran iaitu kognitif, iaitu penggunaan aspek tata bahasa dalam penulisan, dalam pertuturan dan sebagainya. Hari ini fokus kita aspek tata bahasa dalam penulisan ayat, insya-Allah. Dan yang terakhir nilai ini ialah nilai berusaha. Okey, insya-Allah. Kita teruskan. Okay, sebagai pengenalan, cikgu nak share satu video kepada kamu. Okey. Kamu tekan saja video ni. Kat sini ada satu video mengenai suasana sekarang, suasana negara kita Malaysia sekarang, dan dalam video ni terdapat penggunaan kata tugas. Sebelum awak faham apa tu kata tugas secara lebih detail, kita tengok dulu penggunaan kata tugas. Kenapa perlu tengok penggunaan kata tugas dalam suasana kat Malaysia ni? Sebab kita nak tengok kata tugas tu sebenarnya suatu benda yang lazim atau suatu benda yang biasa kita gunakan. Jadi janganlah terlalu tertekan untuk belajar kata tugas ni, insya-Allah. Okey, mulakan sekarang. Ada seorang budak yang teringinkan nasi lemak, membuat pesanan menggunakan aplikasi yang menggerakkan rider ini dan juga makcik untuk menyiapkan makanan yang dijual suaminya bagi menambahkan simpanan untuk membayar yuran pendidikan anak yang belajar mencipta perisian. Yang menggunakan rangkaian telekomunikasi untuk menghubungkan pusat data bagi menguasakan aplikasi untuk menyirami ladang yang mewujudkan pekerjaan untuk abang ini dan pakcik ini dan pemuda ini dan gadis ini dan saudara ini yang menghantar kepada makcik yang menyiapkan bungkusan untuk budak ini yang teringinkan nasi lemak. Digital Malaysia menghubungkan semua untuk kita merintis impian demi kesejahteraan Malaysia. Kita tengok video tadi yang tu penggunaan kata tugas dalam kehidupan kita. Okey, satu kata tugas yang cikgu nak share kat sini ialah dan.
Tengok dekat video tadi banyak kan penggunaan dan, yang dan sebagainya. Okay. Kata-kata tu mempunyai tugas untuk menghubungkan ayat. Okay. Kita akan lebih faham bila kita tahu kata tugas tu secara detail kan. Jadi cikgu nak share dekat kamu semua, cikgu nak kongsi dekat kamu semua apa tu kata tugas. Okay. Kata tugas. Ingat kata tugas, bertugas. Okay. Pengawas bertugas. Kamu bertugas sebagai pelajar. Kamu bertugas sebagai anak. Okay, apa tugas-tugas kamu? Jadi apa tugas kata ni? Okay, kata tugas ialah perkataan yang bertugas ataupun yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas. Contoh, ayat tu nak jelaskan sesuatu. Jadi, kata tugas wujud untuk bagi ayat tu dapat menjelaskan sesuatu. Okay, kita tengok contoh dia. Contoh pertama kata tugas kita ada dalam kata tugas ialah kata penyambung ayat. Cikgu ulang kata penyambung ayat. Okay, kata penyambung ayat ni ialah sejenis kata tugas yang berfungsi, yang fungsi dia sebagai kata hubung. Maksudnya kata tugas ni ada untuk menghubungkan sesuatu dalam ayat. Tengok, kata hubung ni pula terbahagi kepada dua. Itu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan. Banyaknya cikgu. Okey, jangan risau. Kita dah tengok video tadi. Kata tugas ni biasa saja. Ada dan, yang, nanti awak akan nampak banyak yang selalu awak guna. Cuma dari segi ilmiah ataupun dari segi ilmu, kita tengok dia bahagi-bahagikan bagi kita tahu pembahagian kata tugas tu. Cikgu ulang balik, kata tugas dalam kata penyambung ayat berfungsi sebagai kata hubung. Dan kata hubung tu terbagi kepada dua. Kata hubung G iaitu gabungan, kata hubung P iaitu pancangan. Kita tengok kedua-dua kata hubung ini terdiri daripada apa? Kata hubung gabungan pertama. Mula-mula kita tengok kepada kata hubung gabungan dulu. Kata hubung gabungan ada kata hubung setara, ada kata hubung berpasangan. Pembahagian lagi. Wah, bila tengok contoh kamu akan nampak mudah. Okey, kata hubung setara. Kita tengok mula-mula pembahagian kat kata hubung gabungan. Pembahagian pertama kata hubung gabungan setara. Okey. Kata hubung jenis ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Sama taraf sifatnya. Apa sama taraf sifatnya? Okay, kita tengok contoh. Ayat terbentuk daripada kata hubung yang disebut sebagai ayat majmuk gabungan. Jangan fikir lagi lah. Nanti bila ada kata hubung gabungan bentuk setara, ayat tu akan jadi ayat majmuk gabungan. Kita tengok ayat majmuk gabungan tu macam mana dan apa kata hubung yang diguna. Dan kata hubung tu dalam kategori kata hubung gabungan, kata hubung setara. Kata hubung gabungan setara. Okay, sekarang kita tengok contoh dia. Okay, contoh kata hubung gabungan setara. Maksudnya sama level ataupun sama taraf. Dia menghubungkan sesuatu yang sama taraf. Okay, kata hubung dia ialah dan. Dan ni dia bertugas menghubungkan sesuatu yang sama sifat dia ataupun sama level dia. Okay, dan menghubungkan dua unsur yang setara. Contoh dia Elvina dan Farah suka melancong. Dua-dua ialah manusia. Elvina dan Farah suka melancong. Yang kedua, ayah memilih kemeja berwarna biru dan kuning. Dua-dua warna. Biru campur kata tugas gabungan setara iaitu dan. Okey. Biru dan kuning. Okey. Seterusnya yang kata hubung gabungan setara yang sama level ataupun setara ialah atau. Okay, atau ni kita guna untuk apa? Untuk menunjukkan pilihan. Pilihan yang sama sifat ataupun setara. Contoh, kamu suka roti canai atau roti telur? Kedua-dua ialah roti, itu tak setara. Tapi kat dalam kata hubung ni dia bagi pilihan. Nak roti canai ke nak roti telur?
Okey, seterusnya. Yang setara, kata hubungan gabungan setara. Cikgu ulang. Kata tugas gabungan setara. Senang nak ingat. Okey. Yang ketiga ialah kecuali. Kecuali ni buat apa yang setara ni nak? Kecuali menunjukkan kekecualian. Contoh, semua orang datang kelas PDPR kecuali seorang ni. Tapi setara. Semua pelajar tu setara kan, semua pelajar. Okey, cikgu bagi contoh ni. Okay, semua murid memakai lencana sekolah kecuali Mohan. Semua murid menyertai PDPR kecuali Amelia. Contoh. Okey, seterusnya. Tiap-tiap hari saya ke sekolah kecuali hari Ahad. Dia bagi pengecualian kepada satu hari saja. Itu hari Ahad. Lain-lain hari juga hari Ahad juga hari. Dia masih setara. Cikgu ulang, kata tugas gabungan setara. Itu menunjukkan ataupun menghubungkan dua benda ataupun dua aspek yang sama taraf, setara. Okay. Yang terakhir, kata tugas gabungan setara ialah serta. Tengok serta. Serta ni menunjukkan untuk menyatakan turut bersama. Saya turut bersama mendoakan kamu. Okey, contoh. Okay, mangsa kemalangan itu luka pada bahagian kaki. Okey, serta tangannya setara. Serta bukan setara. Okay, kata tugas gabungan setara. Yang keempat ialah serta. Untuk menyatakan turut bersama. Contohnya, mangsa kemalangan itu luka pada bahagian kaki serta tangannya. Okey, dia kemalangan kat bahagian kaki. Lepas tu dia nak turut sama dengan tangan dia. Okay. Contoh kedua, guru serta murid. Mula-mula guru, lepas tu nak turut bersama ialah murid. Diminta untuk berkumpul di dewan. Okay. Kita pergi yang seterusnya. Minta maaf bukan yang terakhir, ada lagi. Lalu kemudian. Apa fungsi kata tugas gabungan setara untuk lalu atau kemudian ni? Okey, iaitu perkara atau perbuatan yang berlaku berturut-turut. Mula-mula terjadi sesuatu. Lepas tu terjadi sesuatu lagi. Lepas tu diikuti sesuatu lagi. Berturut-turut. Berturut-turut maksudnya mula-mula seorang makan, seorang lagi makan, seorang lagi makan. Tu berturut-turut. Tak serentak. Tapi selepas dia makan, orang lain ikut, orang lain ikut, orang lain ikut. Tu adalah berturut-turut. Cikgu bagi contoh bagi kamu lebih faham. Okay, kita tengok dekat skrin. Asri bangun lalu menjawab soalan gurunya. Mula-mula dia bangun, lepas tu diturutkan dengan pelakuan seterusnya dia, iaitu dia menjawab soalan gurunya. Okey. Seterusnya contoh yang cikgu boleh beri kat sini. Dokumen itu diambil. Mula-mula dia ambil. Lepas tu dia turutkan apa? Pelakuan seterusnya dimasukkan ke dalam fail. Okey. Cikgu tunjuk balik ayat dia. Dokumen itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam fail. Dia guna kata tugas gabungan setara kemudian. Okey. Kemudian untuk maksudnya apa? Untuk berturut-turut. Lepas buat ni, buat yang ni. Okey, kita teruskan dengan kata tugas gabungan setara maka. Okey, maka tu untuk kita guna macam mana? Bagaimana kita menggunakan kata tugas ini? Itu maka digunakan untuk menunjukkan maksud. Okey, menunjukkan maksud lalu atau kerana itu. Lalu atau kerana itu. Lalu atau kerana itu. Kamu nak lebih faham, kita tengok contoh ayat. Air disimbah maka api pun semakin reda. Okey. Kat sini menunjukkan menunjukkan maksud lalu atau kerana itu. Contohnya lepas kita buat tu
apa yang terjadi? Lalu. Okay, penggunaan bahasa Melayu kita selalu guna lalu kan. Air itu disimbah maka api pun semakin reda. Ini menunjukkan sesuatu yang lepas tu kita buat apa. Ataupun kerana itu, kerana kita simbah air, jadi api itu semakin reda. Jadi kita kena gunalah kata tugas maka. Air disimbah maka api pun semakin reda. Kerana itu, itu fungsi maka. Kerana air simbah, api pun jadi reda. Banyak kali kita ulang untuk kita lebih faham. Kita lebih faham ya. Okay, seterusnya contoh dia. Atas rasa simpati, maka diambil budak itu sebagai anak angkat. Ini contoh. Maka ni selalunya kita guna dalam ayat-ayat prosa tradisional. Maka tengok ni ayat ni ayat pasif dia terbalik. Okay, atas rasa simpati maka diambilnya budak itu sebagai anak angkat. Mula dia rasa simpati sebab dia rasa simpati, kerana dia rasa simpati tu dia ambil lah anak tu jadi anak angkat. Tu kita kena guna maka sebab maka tu berfungsi sebagai penghubung ayat kerana apa dia buat benda tu. Okey. Yang seterusnya, kata tugas gabungan setara tetapi. Sama label tapi guna perkataan tetapi. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan pertentangan atau perlawanan versus. Okey. Contoh ayat, Sulaiman gembira tetapi adiknya bersedih. Sulaiman gembira. Sebaliknya adiknya bersedih. Jadi gunalah kata tugas gabungan setara tetapi. Okay. Untuk yang berlawanan atau yang bertentangan. Sebelah ni depan, sebelah ni belakang. Contohlah. Okay, seterusnya. Nicole ingin mengikuti rombongan tetapi tidak dibenarkan ibunya. Nicole nak pergi rombongan. Bertentangan dengan ibunya yang tak nak bagi Nicole pergi rombongan. Gunalah kata tugas gabungan setara apa? Tetapi. Sebab apa? Sebab berlawanan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, slide seterusnya penggunaan kata hubung, kata tugas gabungan setara malahan. Malahan ni menunjukkan persamaan atau semakin. Sama atau semakin apa? Contoh ayat supaya kita lebih faham. Okey. Kita teliti ayat ni. Dia tidak suka bergaul, malahan lebih banyak bersendirian. Maksudnya, okey, persamaan dia tak suka bergaul. Sama dengan dia suka bersendirian. Nampak kita guna kata hubung atau kata tugas malahan. Okey, kita ulang untuk ayat yang kedua. Hujan masih turun, malahan lebih lebat. Ini tunjukkan malahan digunakan untuk sesuatu yang semakin. Mula-mula turun, lepas tu semakin lebat. Kita gunalah kata tugas malahan. Hujan masih turun, malahan lebih lebat lagi. Okay, seterusnya kita guna kata tugas gabungan setara sambil. Apa peranan kata ni? Melakukan dua perkara dalam masa yang sama. Kita selalu guna ayat banyak perkataan tadi kan. Cuma ni yang dalam pembelajaran ini kita bahagi-bahagikan. Kita kumpulkan dia dalam kumpulan. Okey, sambil. Sambil ni bagi kita tadi menunjukkan perkara yang perkara dalam masa yang sama. Contoh ayat, Angel menyanyi sambil menari. Masa yang samalah dia menyanyi dengan menari. Gunalah perkataan sambil, kata tugas sambil. Okey. Seterusnya, contoh kedua, ayat yang menggunakan kata tugas sambil. Kata tugas gabungan setara sambil. Okey. Mereka makan sambil berbual. Makan sama-sama dengan
jual. Tu maksudnya melakukan dua perkara pada masa yang sama. Kita gunalah kata tugas sambil. Kata tugas ni duduk dalam kumpulan apa? Kumpulan gabungan setara. Okey. InsyaAllah sekarang kita tengok yang kedua. Tadi kan ada kata tugas, kata hubung gabungan. Dalam gabungan ada yang dari segi setara. Sekarang kita tengok kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan. Okey, cikgu akan jelaskan dengan lebih teliti, lebih mendalam insya-Allah. Okey, untuk menjelaskan mengenai kata hubung berpasangan, kita kembali ke bahagian mula-mula sekali. Kita tengok kata hubung gabungan terbagi kepada kata hubung setara. Kita ada tengok sampai apa? Sampai perkataan sementara apa semua tadi kan. Yang seterusnya kita nak tengok lepas ni, kita nak teliti lepas ni kata hubung berpasangan. Jadi setara, sama tara ataupun sama level. Yang kita tengok kata hubung berpasangan. Okay, kamu jelaslah lah kata tugas ada kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat ni bertugas sebagai kata hubung terbagi kepada kata hubung gabungan dan kata hubung pasangan. Sekarang kita belajar kata hubung gabungan saja dulu ini insya-Allah. Dalam kata hubung gabungan ada kata hubung setara dan kata hubung berpasangan. Kita nak tengok kata hubung berpasangan. Setelah tadi kita tengok kata hubung setara. Okay, jom kita pergi ke slide tersebut. Okay, kata hubung berpasangan ialah kata hubung jenis ini yang kata hubung yang apa? Yang mempunyai dua bahagian terpisah. Tadi setara kan? Yang kita belajar tadi kata hubung gabungan, kata tugas, kata hubung gabungan setara. Sekarang kata tugas, kata hubung gabungan berpasangan. Berpasangan ni dia mempunyai dua bahagian yang terpisah. Tadi setara kan terpisah. Dia terpisah tapi dia berpasangan. Yang kamu nak senang faham lah. Kita tengok contoh yang pertama. Dan contoh ayat lagi. Kita tengok kata tugas tersebut. Okey. Kata tugas, kata hubung gabungan, kata hubung berpasangan. Yang pertama ialah bukan sahaja ataupun bahkan juga. Bukan sahaja, bahkan juga. Okey, kita selalu gunakan. Okay, contoh ayat dia, Amirul bukan sahaja bijak dalam pelajaran, bahkan juga aktif dalam kurikulum. Dia berasingan tapi dia berpasangan. Contohnya Amirul dia bijak dalam pelajaran, lepas tu berasingan pula dalam bahagian kurikulum, dia juga aktif. Dua-dua tu berpasangan. Kamu ingat penggunaan ayat dia lah dulu insya-Allah. Amirul bukan sahaja bijak dalam pelajaran, bahkan juga aktif dalam kurikulum. Okay, berasingan tetapi masing berpasangan. Okay, yang kedua sama ada lepas tu atau. Kita guna berpasangan. Kita guna sama ada, kita juga guna atau. Tadi kita guna bukan sahaja, kita guna juga bahkan juga. Yang kedua ni kita guna sama ada, kita guna atau. Kita tengok contoh dia. Saya tidak pasti sama ada dia sudah pulang ke rumah atau belum. Kita guna dua-dua. Kita guna sama ada, lepas tu kita guna atau. Berpasangan. Ini menunjukkan dia berasingan tapi dia berasingan atau terpisah tapi kita guna secara berpasangan. Okay, seterusnya, yang ketiga, daripada lebih baik. Daripada, pasti kita guna pula lebih baik dalam ayat yang sama. Daripada tidak berbuat apa-apa, lebih baik kamu usahakan tanah itu. Itu berpasangan. Berpasangan ya, kata hubung berpasangan. Dalam kata tugas. Okay, dalam kata tugas ni kita guna kata tugas apa? Dari, dengan, lebih baik. Seterusnya,
kita nak guna kata tugas dalam kategori kata hubung berpasangan ialah baik, lepas tu mahu pun. Okay. Baik Clarissa mahu pun kakaknya suka berenang. Seterusnya, contoh seterusnya. Kat kata tugas yang kumpulan kata hubung berpasangan ni ialah bukan sahaja tetapi juga. Mula-mula tadi ada bukan sahaja dengan bahkan juga. Sekarang ni bukan sahaja tetapi juga. Okay. Johanna bukan sahaja cantik tetapi juga pandai. Yang seterusnya, sedangkan kita guna dengan berpasangan dengan ini kan pula. Contoh ayat dia, sedangkan soalan yang mudah pun tidak dapat kita jawab, ini kan pula soalan sukar. Contoh kita selalu guna kan. Kalau orang Perlis kata, lagi cakap utara apa? Hak ni pun tak boleh jawab. Takkan nak boleh jawab soalan satu lagi. Contoh, hak ni dari segi bahasa Melayu. Sedangkan soalan yang mudah pun tidak dapat kita jawab, ini kan pula soalan yang sukar. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita guna secara berpasangan pula jangankan. Lepas tu kita guna pula pun. Tengok ayat dia. Jangankan hendak tolong. Bertanya masalah kita pun dia tidak sudi. Okay. Seterusnya. Sungguh pun kita guna dengan tetapi ataupun namun. Contoh ayat dia. Sungguh pun dia miskin tetapi hatinya sangat mulia. Sungguh pun dia miskin tetapi hatinya sangat mulia. Okay. Yang seterusnya kita guna bagai dengan begitulah. Contoh ayat dia. Bagaimana, minta maaf, kita gunakan bagaimana dengan begitulah. Okay. Contoh ayat dia. Bagaimana arahnya, begitu yang akan kami laksana. Bagaimana arahannya, begitulah yang akan kami laksanakan. Okay, arahannya bukan arahnya. Okay, seterusnya. Entah. Kita guna berpasangan dengan kataan entah tu. 2 kali entah. Okay. Entah betul, entah tidak cerita yang disampaikannya itu. Seterusnya, kian. Kita guna dengan kian. Ataupun kita guna dengan semakin ataupun semakin. Kita guna 2, kian-kian atau semakin-semakin. Okey. Contohnya, tubuhnya kian hari kian kurus akibat penyakit yang dihidapinya. Kalau semakin pula, wajah gadis itu semakin hari semakin cantik. Okay, makin pula kita tengok contoh. Tadi semakin-semakin. Ni contoh dia bagi yang lain pula. Makin, makin. 2 kali makin dia guna dalam ayat tu. Okay. Makin ditegur, makin menjadi-jadi perangainya. Contohlah. Okay. Ataupun makin berusaha, makin pandai. Okay. Sekarang cikgu nak bagi quiz dalam talian. Quiz dalam talian ni cikgu dah bagi dekat dalam grup sebagai permulaan kelas. Cikgu nak tukar teknik-teknik cikgu mengajak, nak mulakan dengan quiz dulu bagi kamu rasa keperluan untuk mengetahui apa jawapan dia. Jadi kamu nak belajar kata tugas tu apa. Okey. InsyaAllah pelbagai cara kita boleh guna supaya kita dapat minat belajar. Okay. Tekan yang ni, kamu dapat kamu tekan sini akan ke quiz tersebut. Okay. Quiz tersebut ni nama dia Quizizz. Banyak jenis quiz online yang awak boleh cuba di rumah tanpa panduan ataupun tanpa perlu kamu buka buku dan sebagainya. Okay, kalau nak buka buku sebagai rujuk tu baguslah. Maksudnya tak payahlah pergi beli buku latihan dan sebagainya. Bukan cikgu kata tak payah beli buku latihan. Maksudnya kalau kamu tak ada buku latihan, kamu ada telefon. Terutama kelas 3A semua ada telefon sendiri. Kamu boleh guna untuk buat quiz online. Dia dalam bentuk game, sama macam kamu main game. Kamu letak nama kat sini. Contoh kamu letak nama cikgu Amelia Razak. Okay, lepas tu kamu start, mulakan. Bagi contoh, kamu boleh cuba kat rumah ni. Kamu tekan link tu, kamu akan dapat.
Okay. Start game. Kamu start game. Masa game ni sampai esok saja tau. Soalan pertama. So dia cikgu akan tunjuk satu je tau. Okay. Contoh, dia bersiap-siap lebih awal. Apa? Kata, tugas apa kita nak guna? Tidak lewat, tiba di sekolah. Agar ke, jika ke, setelah ke, mesti pun. Kita cuba sebut perkataan-perkataan ataupun pilihan jawapan ni dekat ayat ni. Baru kita akan dapat jawapan yang betul. InsyaAllah awak akan dapat jawapan yang betul. Lagi awak berusaha, lagi Allah akan tolong. Okay, dia bersiap-siap lebih awal agar tidak lewat tiba di sekolah. Dengar sesuai. Kita cuba yang lain pula. Dia bersiap-siap lebih awal jika tidak lewat jika tidak lewat tiba di sekolah. Tersangkut-sangkut. Macam tak kena je kan. Yang seterusnya, dia bersiap-siap lebih awal setelah tidak lewat di sekolah. Lagi rasa tak kena. Seterusnya, dia bersiap-siap lebih awal meskipun tidak lewat tiba di sekolah. Yang rasa selesa sekali ialah yang ni. Tekan je jawapan ni. Kan? Jadi akan terus bagi kata kamu betul. Sekarang kita berbalik kepada slide semula. Cikgu akan sambung muka cikgu ni. Cikgu nak tengok siapa boleh betul semua. Okay, kita teruskan dengan slide kita semula. Okay. Ini slide. Okay, yang terakhir cikgu bagi sebagai penilaian berkaitan dengan kata tugas. Yang pertama je dulu kita baru belajar kata hubung gabungan setara dengan kata hubung gabungan berpasangan. Kata tugas dalam kata hubung gabungan, kata hubung setara, kata hubung berpasangan. Okey, kita tengok, cikgu bagi contoh nak. InsyaAllah kamu tengok skrin cikgu. Cikgu bagi share yang seterusnya. Cikgu bagi contoh jawapan. Cikgu kan guru kamu, jadi cikgu kena bagilah contoh. Jangan kamu rasa kamu tak tahu nak buat. Sebab kita boleh tanya, awak pun boleh WhatsApp cikgu, kamu boleh tengok buku dan kamu boleh tengok rakaman video ni. Cikgu bagi contoh. Okey. Teliti ayat di bawah kemudian betulkan kesalahan penggunaan kata hubung dengan memasukkan jawapan yang betul di dalam kurungan. Mula-mula sekali kena tahu dulu yang mana salah, kata hubung mana yang salah. Kata hubung maksudnya dalam kata tugas tau. Jangan dengar, belajar kata tugas, kenapa sebut kata hubung pula? Kata hubung berada dalam kata tugas. Dan kata hubung kita belajar dua ini. Kata hubung gabungan setara, kata hubung gabungan berpasangan. Okey. Sekarang ni cikgu tunjuk kepada kamu insyaAllah. Cikgu share semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini share. Yang ni. Ini baru Microsoft Word. Microsoft Word kita boleh tulis. Kita tulis dengan warna merah. Okay, teliti ayat di bawah kemudian betulkan kesalahan penggunaan kata hubung dan dengan memasukkan jawapan yang betul dalam kurungan. Kita kena betulkan penggunaan kata hubung. Jadi kita kena cari dulu yang mana yang salah. Cari dulu yang mana yang salah. Okay. Pelumba haram itu ditahan serta dibawa ke balai polis. Kita tengok yang mana kita guna dia ni. Kata dia bertugas untuk menghubungkan. Mesti yang ni kan. Pelumba haram itu ditahan. Lepas tu dia hubungkan dengan dibawa ke balai polis. Mula-mula dia kata dia ditahan. Lepas tu dia kata dia dibawa ke balai polis. Nah, menghubungkan dua perkara ni, dia kenalah guna kata tugas. Kata hubung. Jadi adalah kata kat sini, kata hubung dia adalah ialah serta. Sesuai ada kita guna serta kat sini. Pelumba
haram itu ditahan serta dibawa ke balai polis. Serta tau kat sini. Okay. Yang ni dia bukan dalam masa yang sama kan. Kemudian dia berturutan. Bila berturutan kita kena perkataan apa tadi? Kita kena ganti dengan lalu. Nak cuba bagi semua tapi kita tengok masa insyaAllah. Mereka bersalaman dan bertanya khabar masing-masing. Mereka bersalaman dan bertanya khabar masing-masing. Okey, apa jawapan dia? Mereka bersalaman dan bertanya khabar masing-masing. Tengok yang paling sesuai apa? Kata hubung kat sini, dan. Adakah sesuai? Mereka bersalaman dan bertanya khabar masing-masing. Okay, apa jawapan dia? Yang sesuai, dia buat benda tu sama-sama kan. Jadi, kita boleh kata apa? Sambil. Dia tulis kat sini sambil. Awak kena tulis dengan jelas lah. Okay, yang seterusnya. Sikap yang jujur atau ikhlas harus dijadikan amalan. Kata hubung dia ialah, kata hubung dalam kata tugas dia atau. Okay, sikap yang jujur. Selalunya kita boleh ke ada sifat kata tugas, kata jujur atau ikhlas. Selalunya kalau jujur dia akan ikhlas. So dia berpasangan. Jadi kita guna apa? Bukan dia berpasangan, dia setara kat sini tapi bukan pilihan. Dia jujur sekali. Jadi kita boleh guna dan. Yang keempat, kita cuba yang keempat. Soalan kita nak bagi kamu cuba insyaAllah. Semua murid dibenarkan pulang tetapi kiwil. Kiwil apa? Hak ni bertentangan kan? Okay, tetapi semua murid dibenarkan pulang tetapi kiwil. Kiwil. Semua murid dibenarkan pulang tetapi kiwil. Selain kan nak tukar apa kat sini? Nak tukar kecuali lah, kecuali kiwil. Semua murid menyertai PDPR kecuali Amelia. Contohlah, Alicia masuk ke bilik dan mengambil beg sekolahnya. Alisa, dia sekali jadi kita tukar lalu. Kita cuba sampai 5. Awak cuba lagi 5 sampai nombor 10. InsyaAllah awak boleh. Okey, kita kembali kepada slide. Kita share semula slide kita. Okey. Yang ni, latihan ni tulis dan jawab dalam buku tata bahasa, kemudian ambil gambar dan hantar ke dalam GC. Dalam Google Classroom. Cikgu bagi link Google Classroom dekat WhatsApp group kamu. Ataupun hantar dekat WhatsApp cikgu. InsyaAllah takat tu dulu hari ni. Okey, ejaan ni cikgu dah betulkan tapi dia tak macam ni juga. Okey, terima kasih semua. Ini kita belajar hari ni kata tugas. Kata tugas ada kata hubung gabungan. Kita belajar 2 kata hubung gabungan setara kata hubung berpasangan. InsyaAllah kita belajar semua tata bahasa ni akan membantu kita mengenali bahasa Melayu tu, membantu kita menggunakan aspek-aspek tata bahasa dalam bahasa Melayu, dalam penulisan ayat dan sebagainya. Selain tu, kita tengok dalam harian kita kena berusaha lebih baru kita akan mengenali sesuatu tu dengan lebih mendalam. Contohnya awak berusaha lebih untuk tahu bahasa Melayu. Baru awak tahu dalam bahasa Melayu ada tata bahasa. Dalam tata bahasa tu kita guna kata tugas. Dan kata tugas tu nama dia dalam tu ada kata hubung. Tak kira fikir kata hubung ni mana? Hubung tu ialah kata dalam kata tugas. Okey, terima kasih. Tutup kelas kita dengan tasbih dengan suratul As. Okey, Assalamualaikum.